Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kita ni syarah kitab tauhid jilid ketiga. Kita masih dalam bab mengingkari takdir. Jadi kita ni dalam yang kesilah yang ketiga ni perbincangannya sikap kelompok-kelompok terhadap takdir dia. Sikap kelompok-kelompok kumpulan-kumpulan terhadap takdir. Sikap kumpulan-kumpulan tertentu terhadap takdir secara umum kita boleh bagi menjadi tiga kelompok yang besar lah, iaitu sikap kelompok Al-Qadariyah. Yang kedua sikap kelompok Al-Jabariyah dan ketiga sikap Ahlussunnah Jemaah. Secara umum secara besar ni nak. Pertama Al-Qadariyah, kelompok penolak takdir dia. Al-Qadariyah ni tolak takdir. Walaupun punya qadar tapi tolak takdir. Kelompok penolak takdir terbahagi pula menjadi kedua kelompok yang lain pula. Pertama Ghulatul Qadariyah, Qadariyah ekstrim. Kelompok Qadariyah ini maksudnya adalah kelompok Qadariyah yang paling fanatik. Qadariyah ekstrim ini sikap mereka terhadap takdir adalah mengingkari ilmu Allah Azali. Ilmu Allah sabiq, yang ingkar Allah ni tak tahu kata dah. Dan pencatatan Al-Kitabah. Lauhul Mahfuz pun ditolak dah. Jadi mereka mengingkari tingkatan pertama dan kedua dari tahapan-tahapan rangkaian takdir. Dan jika mereka mengingkari tingkatan ilmu Allah Azali, maka seharusnya melazimkan mereka mengingkari semua tingkatan ilmu Allah Azali lagi. Dia kata Allah tak tahu dah. Kerana penciptaan yang ni juga dibangun oleh ilmu Allah sebelum mencipta. Sebelum mencipta kan ada ilmu Allah dulu dah. Allah kena tahu dulu. Demikianlah juga kehendak tidak terbayangkan kecuali di atas ilmu. Kehendak Allah pun di atas ilmu. Kelompok ini diwakili oleh Ma'bad Al-Juhani sebagaimana kita telah singgung di awal pembahasan. Ma'bad Al-Juhani dan kelompok Qadariyah ekstrim ini mengatakan bahawa suatu perkara baru yang terjadi itu tidak diketahui oleh Allah SWT. Oleh kerananya menurut mereka Allah SWT hanyalah mencipta lalu kemudian membiarkan ciptaannya tanpa tahu apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya. Itu kata Ghulatul Qadariyah lah. Qadariyah ekstrim lah. Jadi keyakinan seperti ini muncul kembali di zaman sekarang yang dikenal dengan aliran Deism lah. Ar-Rububiyyu dah. Deism dah, Ar-Rububiyyu. Iaitu aliran yang meyakini bahawa Tuhan setelah menciptakan makhluk maka dibiarkan begitu saja masing-masing lah. Sebagaimana seorang pembuat jam tangan setelah menciptakan jam lalu dibiarkan saja bergerak tanpa diurusi lagi. Lihatlah penjelasan ini dalam buku kami yang lain yang berjudul Tauhid Ar-Rububiyah. Habis itu dah. Dengan demikian para ulama sepakat bahawa mereka kafir, keluar daripada Islam kerana tidak beriman dengan takdir. Selagi Al-Qadariyah yang tidak ekstrim ada. Kelompok Qadariyah selanjutnya adalah kelompok Qadariyah yang tidak ekstrim. Dan mereka diwakili oleh orang-orang Mu'tazilah. Kelompok Qadariyah ini menetapkan bahawa ilmu Allah azali dan pencatatan takdir berlaku lah. Dalam Lauhul Mahfuz ke apa dah. Akan tetapi mereka mengingkari tingkatan takdir kehendak Al-Masyiah dan penciptaan Al-Khalq. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahawa Allah tidak berkehendak pada hal-hal yang buruk sehingga Allah tidak menciptakan keburukan. Oleh kerana perbuatan manusia ada yang baik dan ada yang buruk, maka menunjukkan bahawa Allah SWT tidak menciptakan perbuatan manusia. Konsekuensi atau kesan akibat dari keyakinan mereka adalah pertama, ada kejadian di alam semesta di luar kehendak Allah SWT. Hal ini melazimkan pernyataan bahawa ada Tuhan lain yang berkehendak. Yang kedua, ada kejadian atau makhluk di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah SWT. Hal ini juga melazimkan bahawa ada Tuhan yang lain di alam semesta ini yang menciptakan. Mereka tentu tidak mengatakan bahawa ada Tuhan yang lain, akan tetapi dua hal inilah yang merupakan konsekuensi atau kesan atau akibat atau kelaziman dari perkataan dan keyakinan mereka bahawa Allah tidak menghendaki keburukan. Tanzih ni akidah tanzih. Over tanzih ni. Sebab dua kesan, dua konsekuensi inilah akhirnya mereka disebut oleh Nabi SAW. Al-Qadariyatu majusu hazil ummah. In mardu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Jika sakit maka jangan kalian jenguk mereka dan jika mati maka jangan kalian beriringi jenazahnya.
Hadis Abu Daud nombor 4691, hadis tak berapa kuat mana ni. Mereka menurut mereka kesimpulan dari konsekuensi daripada kesan daripada akibat akidah mereka ini adalah bahawasanya Allah SWT hanya sekadar mengetahui bahawa akan terjadi demikian dan demikian. Namun hal tersebut tidak diciptakan oleh Allah SWT. Tentunya kita katakan bahawa hal tersebut adalah tidak benar sama sekali. Kerana sebagaimana yang telah kita bahas, bahawa takdir adalah perancanaan Allah SWT. Allah SWT yang merencanakan dan mencatatkannya pula. Kemudian Allah menciptakan apa yang dia telah rencanakan tersebut. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Kerana banyak orang terjerumus dan jatuh dalam kesalahan ini. Bahkan sebahagian da'i, pendakwah ni lah, terjerumus dalam kesalahan ini. Ustaz-ustaz guru pada terjerumus. Mungkin sepintas logik mereka masuk akal. Akan tetapi pada hakikatnya sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi Mu'tazilah ni bukan main-main orang ulama lah. Tok guru juga hebat dah. Kelompok Qadariyah ini sebenarnya ingin mengatakan bahasanya Allah itu sangat adil, maha adil. Namun sayangnya dengan apa yang mereka katakan, mereka tidak boleh menjelaskan bahasanya Allah itu adil. Cara nak sucikan Allah, tanzih. Tapi tak boleh sebenarnya jadi. Tak nampak bijak Allah. Contoh mereka melogikkan Allah itu seperti seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Kemudian kedua-dua orang anak tersebut masing-masing diberi pedang. Namun ternyata dari kedua anak tersebut, satu jadi mujahid dan satunya lagi menjadi perampok. Jadi inilah perompak dah. Ayahnya dalam hal ini tidak memiliki campur tangan terhadap kedua anaknya tersebut. Dia telah berlaku adil dengan memberikan masing-masing pedang kepada kedua anaknya tersebut. Namun kita katakan bahawa logika ini keliru. Logik ini keliru lah. Kerana jika seandainya bentuk keadilan Allah itu sama, persis, maka seharusnya setiap yang diberi pedang harusnya jadi mujahid semua atau sama-sama jadi perompak. Jika satu jadi mujahid dan yang lainnya jadi perompak, maka tentu ada yang beza antara yang satu dengan lainnya. Baik kerana perbezaan penjelasan atau kerana keduanya memiliki IQ yang berbeza dan atau sebab-sebab yang lain yang menjadikan mereka berdua berbeza sama sekali. Oleh kerananya inilah kita katakan bahawa ada sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Ketika kita bertanya mengapa Allah menciptakan iblis, mengapa Allah menyesatkan sebahagian lain dan memberi petunjuk kepada sebahagian lain, mengapa Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, mengapa Fir'aun dijadikan Fir'aun, ini semua di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Mana pun tak boleh nak mikir kita dah. Dan Allah tidak akan pernah mengungkapkan rahsia Allah dalam menetapkan apa yang dia kehendaki. Semua itu adalah urusan Allah SWT jua, dan dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Surah Anbiya ayat 23, tak surah As-Siddiq lah. Kerja Tuhan ni lah. Disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Akidah Tahawiyah. Diceritakan ada 2 orang yang bersama dalam perahu. Satu Qadariyah dan satunya lagi Majusi. Kedua-duanya saling berdiskusi hingga akhirnya mulailah orang Qadariyah mendakwahi orang Majusi dia. Qadariyah ni tok guru juga, ustaz pendakwah ni. Ada tok guru juga kan. Ada pendakwah dia. Dia nak dakwah lah Majusi ni. Kafir Majusi lah. Maka orang Qadariyah kemudian mengajak orang Majusi untuk masuk Islam. Lepas tu orang Majusi kata lepas tu dah faqala al-qadariyyu lil majusi aslim. Qala al-majusi hatta yurid Allah. Faqala al-qadariyyu inna Allah yurid walakinna asy-syaitan la yurid. Qala al-majusi arada Allah arada asy-syaitan fakana ma arada asy-syaitan. Hadha syaitanun qawiyyun. Fa fi riwayatin annahu qala fa ana ma'a aqwahuma. Berkata orang Qadariyah kepada orang Majusi. Tahu dah cerita betul ke dalam kitab ada sebut dah. Berkata orang Qadariyah kepada orang Majusi, masuk Islamlah. Majusi pun berkata, aku akan masuk Islam jika Allah telah berkehendak. Qadariyah berkata pula, sungguhnya Allah telah berkehendak untuk engkau masuk Islam. Akan tapi syaitan tidak ingin engkau masuk Islam. Majusi berkata, Allah punya kehendak dan syaitan punya kehendak. Dan yang terjadi adalah kehendak syaitan. Ini adalah syaitan yang amat kuat. Qadariyah kata. Dalam riwayat lain, si Majusi berkata, ada aku bersama ikut kepada yang lebih kuat dari keduanya. Majusi kata gitu dah. Syarah Akidah Tahawiyah Tahqiq Arnaut. Di 1 muka surat 300.
Berapa ni? 323 dah. Lihatlah bagaimana kebodohan Qadariyah. Ini semua sebabnya adalah kerana meyakini bahawa adanya keburukan di luar kehendak Allah SWT. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawasanya semuanya terjadi atas kehendak Allah jua. Baik itu berupa kebaikan-kebaikan maupun keburukan, dan ada pun keburukan maka di baliknya selalunya ada maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah yang tertentu. Demikian pula kisah yang lain dari Amr bin Ubaid yang merupakan salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dia didatangi oleh seseorang yang kehilangan untanya tak kala dia sedang baru ceramah. Dia meminta kepada Amr bin Ubaid untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan untanya yang telah dicuri. Kemudian Amr bin Ubaid berdoa dengan berkata, Allahumma innaka lam turid an tusraqa naqatuhu fasuriqat. Fardudha alihi. Ya Allah, sungguhnya engkau tidak menghendaki untanya dicuri. Namun untanya dicuri, maka kembalikanlah untanya kepadanya. Dia doa gitu Amr bin Ubaid ni, Tok Guru ni. Tok Guru Mu'tazilah. Maka mendengar doanya tersebut, orang yang kehilangan unta tersebut berkata, La hajata li fi du'aika, akhafu kama arada an la tusraqa fasuriqat, ay yurida raddaha fala turaddu. Aku tidak memerlukan terhadap doamu, aku tak perlu doa gitu. Aku takut sebagaimana dia berkehendak untuk untaku tidak curi namun dicuri juga. Maka demikian pula jika dia berkehendak agar untaku kembali namun dia tidak kembali. Jadi marah lah ke apa dah. Syarah Taqidah Tahiyah juzuk 1 muka surat 323 Tahqiq Ar-Arnaud. Jadi inilah gambaran tentang bagaimana bodohnya akidah orang-orang Qadariyah. Maka segala puji bagi Allah bahawa akidah Ahlussunnah mudah untuk difahami bahawa Allah SWT menghendaki segala-galanya. Sungguh sudah sangat sering kita mendengar dalam kajian, dalam pengajian kita, belajar ngaji kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang boleh menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Lantas bagaimana hukum orang Qadariyah ini? Para ulama khilaf menjadi dua pendapat tentang hukum mereka. Ada yang mengatakan bahawa mereka kafir juga, tetap kafir lah. Dan yang lain mengatakan mereka tidaklah kafir. Namun pendapat yang benar adalah mereka tidaklah kafir lagi. Sebagaimana kaedah menyebutkan, lazimul qala laisa biqaulin. Kelaziman perkataan tidaklah diyakini oleh pengucapnya. Dah, jadi kadang-kadang disebut tu, ucapan kufur, tapi tanya molek desok-desok, tidak sebagaimana disebut dah. Jadi tu asal-asal Islam tidak sebagaimana jika dipercaya karut tu, kita kena berhujah dulu lah maksudnya. Iaitu meskipun kelaziman dari perkataan mereka adalah adanya Tuhan yang lain selain Allah SWT, seolah-olah ada Tuhan kegelapan, jin, syaitan, iblis tu membaca Tuhan juga, dan mereka tidak menyatakan kelaziman tersebut lagi, tak kata apa lagi dah. Oleh kerananya Imam Bukhari rahimahullah menulis buku untuk membantah mereka yang berjudul Khalqu Af'alul Ibad. Iaitu buku yang membahas bahawasanya perbuatan hamba juga merupakan ciptaan Allah SWT. Tak kira baik atau jahat, semua perbuatan itu adalah ciptaan Allah SWT. Nak bantah Mu'tazilah lah. Imam Bukhari buat kitab tu lah. Itu yang pertama Qadariyah. Yang kedua Jabariyah pula. Al-Jabariyah. Okey, sebagaimana kelompok Qadariyah terbahagi menjadi dua kelompok, kelompok Jabariyah juga terbahagi menjadi dua kelompok. Pertama, Ghulatul Jabariyah, Jabariyah ekstrim. Kelompok Jabariyah ini berpendapat bahawasanya seluruh gerakan makhluk itu terpaksa berlaku. Mereka mengatakan bahawa kita sebagai makhluk seperti bulu yang terombang-ambing mengikuti ke mana arah angin yang meniup. Ikut arah angin saja dah. Lihat Al-Milal wal Nihal Syahrustani jilid 1 muka surat 85. Ini adalah pendapat orang-orang Jahmiyah dan tentu ini tidaklah benar kerana kita sedar bahawa kita punya kehendak yang boleh kita lakukan. Kita boleh memilih lagi tak? Meskipun terkadang ada hal yang kita tidak boleh berkehendak dalam hal tersebut. Kalau sekiranya seorang lelaki seorang kelak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditanya mengapa dia bermaksiat, apakah kemudian dia akan berkata saya telah dipaksa untuk bermaksiat oleh Tuhan? Maksudnya tentu tidak mungkin kerana Allah SWT tidak memaksa seorang untuk bermaksiat. Akan tetapi orang itulah yang memilih untuk bermaksiat. Yang kedua, Jabariyah tidak ekstrim dah. Kelompok yang kedua, kelompok Jabariyah tidak ekstrim ini diwakili oleh orang Asy'ariyah. Asy'ariyah kata dah.
Perbezaan orang Asy'ariyah dan Ahlussunnah adalah orang Asy'ariyah mengatakan bahawa makhluk memiliki kudrah kehendak akan tetapi tidak memiliki pengaruh. Adapun Ahlussunnah meyakini bahawa makhluk memiliki kudrah namun di bawah kehendak Allah jua. Lihat Tuhfatul Murid ala Jawharatut Tauhid Al-Bajuri muka surat 98, Al-Milal wan Nihal Asy-Syihristani juz 1 muka surat 7, Syahrul Maqasid At-Taftazani juz 3 muka surat 166 hingga 167. Kelompok Jabariyah yang dalam hal ini Asy'ariyah mengatakan bahawa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah SWT. Kalau dia sebut la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan tu, tidak ada yang berkuasa dah. Bukan tidak ada Tuhan disembah. Lain sikit lah, tak refresh setengah-setengah Asy'ariyah. Sehingga barang siapa mengatakan bahawasanya ada yang berkuasa selain Allah SWT, maka dia musyrik, ya kata. Dari sinilah kemudian mereka mengatakan bahawa makhluk tidak memiliki kudrah sama sekali. Lantas bagaimana mereka menggambarkan kudrah yang terjadi pada manusia? Analoginya seperti seorang yang memotong roti dengan pisau, maka roti tersebut bukan terbelah kerana pisau. Itu betul kitab-kitab sebut dah kitab Jawi, kitab apa dah. Akan tetapi pisau hanyalah tanda akan terbelahnya roti saja. Adapun yang membelah roti tersebut adalah Allah SWT jua. Apakah ini masuk akal? Lihatlah pandangan Ahlussunnah. Mereka mengatakan bahawasanya ketika seorang memukulkan palu ke kaca dah, maka kaca akan pecah lah. Kerana palu memiliki kemampuan untuk memecahkannya, akan tetapi kaca tersebut pecah atas izin dan kehendak Allah SWT jua. Oleh kerana ketika api memiliki kemampuan untuk membakar, yang menentukan kemampuan tersebut adalah Allah SWT. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, Allah memerintahkan agar api menjadi dingin, menjadi sejuk. Yang jika seandainya Allah tidak perintahkan, maka api tersebut pasti akan membakar Nabi Ibrahim AS. Ini menunjukkan bahawa makhluk juga memiliki kudrah yang berpengaruh, iaitu sebab yang boleh menimbulkan akibat. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang Asy'ariyah. Kesan akibat ni ada lah dah. Dan betapa banyak ayat menjelaskan bahawa manusia disifati oleh Allah SWT memiliki amalan-amalan. Yang ini semua menunjukkan bahawa manusia memiliki kudrah, memiliki kehendak, dan kudrahnya tersebut memiliki pengaruh untuk menimbulkan akibat, meskipun yang menentukan semuanya adalah Allah juga dah. Akhir sekali Allah juga lah. Jadi ada bahan tu Asy'ariyah ni memang ada. Jadi hok je tekan sangat kita pelik tekan lah bab ni lah. Potong pisau tidak boleh memotong dah. Jadi tak ada kuasa lah memotongnya Allah dah. Jadi sebenarnya tidak sampai tahap tertelajak nak tazih lah, nak cersi ke Allah. Kata Allah ni hebat sangat sekali jadi gitu dah. Okey, yang ketiga ni kelompok yang tiga terbesar ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap Ahlussunnah terhadap takdir adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam Maratibut Takdir, iaitu Ahlussunnah menetapkan 4 tingkatan takdir. Adapun poin yang paling crucial, paling penting ada 2, iaitu pada poin kehendak dan penciptaan. Kehendak al-masyiah. Ahlussunnah meyakini bahawasanya Allah SWT menghendaki kebaikan dan keburukan. Namun pada poin ini perlu untuk kita perhatikan bahawa makhluk juga punya kehendak. Nama kehendak makhluk di bawah kehendak Allah jua. Manusia nak kehendak pun Allah dulu nak dah. Telitah hati nak apa kita pun Allah dulu nak. So kita telitah di hati. Contoh seperti ketika kita ingin makan, kita ingin ikut pengajian, belajar apa, kita ingin ini dan itu semua dilakukan dengan tidak terpaksa. Namun ada pula hal-hal yang secara terpaksa orang lakukan kerana ketidakmampuannya. Itu semua adalah bentuk bahawa makhluk juga memiliki kehendak. Akan tapi semua kehendak makhluk tersebut, baik terpaksa maupun tidak terpaksa, semuanya di bawah kehendak Allah jua. Allah SWT firman, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Surah At-Takwir ayat 29. Yang kedua, al-khalqu, penciptaan. Pada poin ini kita mestilah benar-benar menundukkan akal kita kerana ada hal-hal akal kita tidak mampu untuk memikirkannya. Ahlussunnah meyakini bahawa semua selain Allah diciptakan oleh Allah, termasuklah manusia, kehendak manusia dan perbuatan manusia. Maka akal kita haruslah menerima bahawasanya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi kerana kehendak Allah SWT. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Namun kita juga mesti tahu bahawa kita tidaklah terpaksa. Kita memiliki juga kehendak. Pada poin inilah kita yang harus merenungkan firman Allah SWT. La yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Inilah yang para ulama mengatakan bahawa takdir adalah rahsia Allah SWT. Maka jika sekiranya akal kita tidak boleh menerima hal ini,
Yakinlah bahawasanya pendapat lain lebih tidak masuk akal lagi. Kelompok-kelompok ahli lain ahli sunnah sebenarnya hanya ingin berusaha untuk memasukkan akal mereka terkait masalah takdir ini. Akan tapi akhirnya menjadikan pendapat mereka bertentangan dengan dalil dan lebih tidak masuk akal. Koya punya koya lagi tak masuk akal lah sekali. Adapun ahli sunnah meyakini bahawasanya ada poin yang bagi mereka memang sulit untuk diterima oleh akal. Namun kemudian di situlah mereka menundukkan akal dan itulah yang namanya beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Tak usah mikir banyak, terima lah saja dah. Sesungguhnya beriman pada takdir yang baik semua orang boleh menerimanya. Akan tetapi jika telah berkaitan dengan takdir yang buruk, maka di situlah diperlukan untuk akal kita ditundukkan. Jadi kesimpulannya sikap kelompok terhadap takdir. Pertama, Al-Qadariyah, Ghulatul Qadariyah. Qadariyah ekstrim mengingkari ilmu Allah sejak azali lagi dan pencatatan dalam tahapan takdir pun dia ingkar. Para ulama mengatakan semua mereka ni kafir dah. Al-Qadariyah yang kedua, Qadariyah tidak ekstrim, menetapkan ilmu Allah azali dan dalam pencatatan, namun mengingkari kehendak dan penciptaan dalam tahapan takdir. Jadi dia ni tahu Allah ni ada ilmu dah, namun ingkar kehendak. Konsekuensinya ada kejadian di luar, di alam semesta. Alam semesta ni di luar kehendak Allah ni. Ada seolah ada Tuhan lain, Tuhan syaitan iblis lah, Tuhan jahat. Ada kejadian di alam semesta di luar ciptaan Allah, salah gitulah ada. Melazimkan pernyataan bahawa ada Tuhan lain selain Allah. Para ulama khilaf tentang hukum je. Ada yang mengatakan kafir dan ada yang mengatakan tidak kafir. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan bahawa mereka tidaklah kafir lagi. Melazimkan bukanlah pasti tak. Yang keduanya yang ketiga ni Al-Jabariyah. Ghulatul Jabariyah, Jabariyah ekstrim. Jabariyah ekstrim berpendapat bahawasanya seluruh gerakan makhluk itu terpaksa. Seperti bulu yang terombang-ambing mengikuti ke mana arah angin. Akidah Jahmiyah lah. Yang kedua, kelompok kedua dalam Jabariyah ni, Jabariyah yang tidak ekstrim. Jabariyah tidak ekstrim ini berpendapat bahawasanya makhluk memiliki kudrah, kehendak, akan tapi tidak memiliki pengaruh. Ni akidah Asy'ariyah lah. Ahlussunnah wal Jamaah ni beriman dan meyakini 4 maratibul takdir. Poin yang paling penting ada 2, kehendak, iaitu meyakini bahawa Allah menghendaki kebaikan dan keburukan. Makhluk memiliki kehendak yang kehendak tersebut di bawah kehendak Allah jua. Yang kedua, penciptaan, iaitu yakin bahawasanya semua selain Allah diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, kehendak manusia dan perbuatan manusia. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah, tak kira baik ataupun buruk dah. Okey. Inilah beberapa penjelasan tentang sikap kelompok-kelompok terhadap takdir. Maka hendaknya kita berpegang teguh kepada sikap dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ingatlah bahawa di sini kita perlu untuk menundukkan akal kita. Kita meyakini bahawa takdir itu ada 4 hal, iaitu Allah berilmu tentang segala-galanya. Kemudian Allah menulis perencanaan tersebut. Allah berkehendak semuanya terjadi dan Allah menciptakan sehingga terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan catatan juga apalah, sesuai dengan kehendak Allah. Maka semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah jua. Kita berdiri, duduk, membaca buku, ini adalah kehendak dan ciptaan Allah jua. Tangan, suara dan yang lainnya adalah ciptaan Allah SWT. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan selain Allah dan kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita sebutkan di awal pembahasan bahawa takdir adalah rahsia Allah, maka semakin seseorang mendalami dan bertanya-tanya tentang takdir, maka dia pasti akan semakin bingung, semakin pening. Akhirnya boleh saja dia terjerumus dalam pada hal-hal yang mengingkari dalil atau mentakwilkan dalil, terjerumus dalam akidah Qadariyah atau akidah Jabariyah. Ini sangat penting untuk kita ingat dan fahami agar janganlah sampai kita terjatuh dalam kesalahan dalam iman kepada takdir. Sekat tu kali. Ini panjang lagi dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.